السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Amir bin Sa'd an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yawmin min al-'aliyah hatta idza marra bi masjidin bani Muawiyah dakhala فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Amir bin Sa'ad, daripada bapa dia, kata dia Nabi SAW balik daripada satu kawasan tanah tinggi. Ini cerita hadisnya. Amir dia cerita, dia kata bapa dia nama Sa'ad. Bapa dia cerita kat dia hadis ni. Kata bapa dia, satu hari Nabi SAW balik daripada satu kawasan, dia panggil Al-'Aliyah. 'Aliyah ni kawasan tanah tinggi, kawasan bukit. Hatta idza marra bi masjidin bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi rak'atain. Dalam perjalanan Nabi nak balik daripada 'Aliyah ni, nak balik mai ke Madinah, Nabi lalu sebuah masjid kepunyaan Bani Muawiyah. Bila sampai saja di masjid itu, Nabi SAW masuk dalam masjid, faraka'a fihi raka'atain. Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi dia punya adab macam tu. Masuk masjid, sebagai tanda hormat masjid, Nabi sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masjid Nabi duduk jumpa buat jalan pun, kalau Nabi tak kalut, Nabi tak ada nak pergi mana, kalut-kalut, Nabi singgah sebagai tanda hormat pada masjid, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Bahkan menjadi amalan Nabi SAW, Nabi kalau dia musafir, bila dia balik daripada musafir, sebelum balik rumah, dia singgah masjid yang berdekatan dengan rumah dia, sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Ini amalan Nabi. Nak keluar musafir, sembahyang sunat musafir, balik daripada musafir, sebelum sampai rumah, masjid yang terdekat Nabi masuk, sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Nabi ni satu orang manusia yang hati ingat sembahyang. Itu cerita dia. Sahabat-sahabat Nabi yang sama-sama dalam rombongan Nabi ni, bila tengok Nabi singgah di masjid Bani Muawiyah ni, Nabi sembahyang 2 rakaat, wa sallaina ma'ahu, depa pun pakat sembahyang ikut lagu Nabi buat, depa buat. Nabi sembahyang sunat 2 rakaat, depa pun sembahyang sunat 2 rakaat. Wa da'a rabbahu tawilan. Kata Sa'ad, bapa kepada Amir
yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata Nabi SAW lepas habis sembahyang 2 rakaat ni, Nabi dilihat berdoa cukup lama. Wada'a tawilan. Nabi berdoa panjang, doa lama. Summan sarafa ilaina. Habis Nabi doa semua, Nabi balik dekat sahabat-sahabat yang sama-sama duduk sembahyang tu. Faqala Nabi SAW, Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat yang duduk ada ni. Nabi kata sa'altu rabbi thalathan fa'a'tani sintaini wa mana'ani wahidah. Nabi kata aku lepas semayang tadi aku minta dekat Tuhan 3 benda, tapi Tuhan lulus 2 saja, 1 Tuhan tak lulus. Ini Nabi, tuan-tuan. Ini Nabi. Yang kata Nabi Muhammad SAW ni minta dekat Tuhan, jawapannya segera. Kalau lulus, Tuhan bagi tahu lulus. Kalau Tuhan tak mau lulus, Tuhan abang tak lulus. Nabi Muhammad SAW dia istimewa. Benda ni khusus untuk Nabi SAW, bukan untuk kita. Kita kadang-kadang buat semayang istikharah kerana nak pilih. Ada 2 pilihan depan, nak pilih A atau nak pilih B. Kita semayang istikharah ni, semayang sekali tak jadi, 3 kali tak jadi, seminggu duduk semayang tiap-tiap malam tak jadi, sampai 3 minggu semayang tak jadi, sebulan semayang tak jadi. Tak tahu ni betul-betul istikharah kita ni membawa petunjuk ke tak? Kita tak tahu. Itu kita. Tapi yang kata Nabi ni, Nabi Muhammad SAW, dia minta doa dekat Tuhan. Kalau Tuhan nak approve doa dia, Tuhan nak luluskan doa dia, Tuhan bagi tahu. Habis Nabi doa begitu punya panjang, Nabi balik kepada sahabat ada belakang ni. Nabi kata sa'altu rabbi thalathan, aku minta dekat Tuhan aku 3 benda. Fa'a'tani sintaini, Tuhan bagi dekat aku 2 daripada 3 tu. Wa mana'ani wahidah, 1 Tuhan tahan, Tuhan tak bagi. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanah fa'a'taniha. Nabi kata yang pertama, aku minta dekat Tuhan aku, janganlah umat aku dibinasakan dengan kemarau panjang. Nabi minta ni, dia bukan minta untuk dia. Dia tak macam kita. Kita kalau minta dekat Tuhan, abuan kita. Kita minta kita panjang umur, kita minta kita murah rezeki, kita minta anak kita pandai. Kita minta untuk kita. Tapi yang kata Nabi ni, Nabi Muhammad SAW, dia minta untuk umat. Nabi kata aku minta 3 benda, Tuhan bagi 2 saja, 1 Tuhan tak bagi. Yang pertama, aku minta supaya umat aku tidak dibinasakan bisanah. Sanah dalam Quran ada sebut sinin. Ada sebut cerita tentang Nabi Yusuf AS. Diuji Nabi Yusuf AS dengan sinin, dengan kemarau panjang. Nabi Muhammad SAW minta dekat Tuhan, jangan sampai umat Nabi Muhammad binasa kerana kemarau panjang. Ayat tak ada untuk tempoh masa yang panjang sampai mati bergelempang. Nabi minta ni tak mau kena umat dia, kepada kita semua. Tak mau kena kemarau macam ni. Fa'a'taniha. Tuhan kata okey. Maknanya kita umat Nabi Muhammad SAW mungkin kena bala bencana dalam bentuk kemarau, tetapi tidak kemarau yang membawa kepada musnah kita. Tak. Pasal apa? Pasal Tuhan sudah makbul doa Nabi ni. Kemarau ada, tapi kemarau yang kena kita hari ni bukan kemarau yang macam menimpa umat Nabi Allah Yusuf AS. Sampai berapa tahun? 7 tahun, 9 tahun, kemarau panjang. Kita kena 3 bulan, tak sampai setahun kemarau kita. Kemarau kena. Bukan makna hadis ni kita tak akan kena kemarau. Kita akan kena, tetapi kemarau yang kena kita bukan kemarau yang membinasakan kita. Itu maksud dia. Allah terima doa itu. Kata Nabi, wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Aku minta kepada Tuhan aku, jangan sampai dibinasakan umat aku bil gharaq, dengan tenggelam air. Fa'a'taniha. Tuhan terima doa itu. Nabi minta dekat Allah Subhanahu wa ta'ala 1400 tahun dulu. Nabi minta kita ni, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini, jangan sampai binasa kita dengan tenggelam air, seperti mana binasa umat Nabi Nuh alaihi salam. Akan ada
Bala bencana dalam bentuk dia main ombak, dia main apa semua, air tenggelam, bandar tenggelam, semua kehidupan tenggelam akan ada, tetapi tidak tenggelam seperti mana tenggelamnya umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Saja kita pilih hadis ni sebab ada orang duk bawa hadis ni, dia nak beritahu kata apa yang jadi itu bukan bala. Dah. Apa yang jadi itu bala. Apa yang jadi itu bala. Bala dalam maksud kata ujian. Bala tu orang Melayu sebut ujian. Bala tu orang Melayu dia sebut sebagai satu malapetaka yang menimpa kerana Tuhan marah. Orang Melayu punya tafsiran bala macam tu. Tapi di sisi Allah yang kata bala ni makna dia ujian. Bila dia main satu benda dia nak uji. Dia nak uji orang yang kena benda tu boleh sabar ke tak boleh sabar. Dia nak uji orang yang melihat benda tu sanggup tolong ke tak sanggup tolong. Maka bila main benda macam ni, dia main sebagai satu ujian kepada kita. Bukan benda tu bila jadi menjadi alasan untuk kita menghina, bukan menjadi alasan untuk kita mencemooh, bukan menjadi alasan untuk kita nak kata macam-macam, bukan kepada orang yang kena. Tetapi benda tu menjadi ujian kepada orang yang kena. Dia boleh sabar ke tak anak mati 5 orang? Dia boleh sabar ke tak rumah yang dia duk tambah sikit tambah dapur, tambah depan, duk tambah 15 tahun, duk tambah rumah sikit-sikit, sekelip mata Tuhan peruntuh rumah jadi padang kosong. Dia boleh sabar ke tak? Dia boleh terima tak apa yang Tuhan bagi? Maka itu ujian kepada orang yang kena. Pada orang yang melihat ni, dia melihat benda tu ujian pada dia. Adakah dia nak melihat benda tu dari satu sudut? Ini tanda kebesaran Allah. Tuhan kalau dia nak buat, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia terima benda tu, maka dia berjaya ujian. Adakah orang yang melihat ni bila tengok dia kesian? Dia kata tak tahulah siapa punya malapetaka, siapa yang mengundang malapetaka ni, siapa yang bila buat maksiat sampai Tuhan marah, sampai Tuhan turun bala macam ni. Wallahu alam, dia kata yang tu kita tak tahu, yang kita tahu lah ni yang kena saudara kita kena tolong dia. Maka dia hulurkan bantuan, dia lulus ujian. Tapi kalau dia jadi satu orang yang daripada pagi celak mata sampai malam nak pejam mata, dia duk maki hamun, dia duk kata macam-macam, sumpah seranah, cakap yang bukan-bukan, kata dekat orang yang ditimpa malang ni, sedangkan sekupang pun dia tak bagi, RM1 pun dia tak ulung, bantuan apa pun dia tak bagi, dia hanya yang ada sumpah seranah saja, dia gagal ujian. Maka balak yang main ni adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua orang. Cerita tentang manusia umat Nabi Muhammad SAW boleh tak boleh kena benda ni, hadis bagi tahu. Kalau kata kemarau sampai nak bagi mati semua orang, kepada umat Nabi Muhammad tidak akan jadi. Kalau kata air mai memusnahkan semua manusia yang ada di atas muka bumi, benda ni tidak akan jadi. Tapi kemarau berlaku dalam tempoh masa yang sedikit. Air mai memusnahkan kehidupan akan berlaku, tapi dalam bentuk yang sedikit, dinisbahkan kepada yang menimpa umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Demikian huraian hadis ini oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi, wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku minta yang ketiga dekat Tuhan. Aku minta supaya jangan dibinasakan umat aku ni kerana bergaduh sama-sama sendiri. Nah, minta dekat Tuhan, minta supaya jangan sekali-kali kita umat Islam akhir zaman, umat Nabi Muhammad ni, kita binasa kerana bergaduh sama-sama kita. Sama-sama nama Muhammad, sama-sama nama Ali, sama-sama nama Osman, sama-sama nama Abu Bakar, sama-sama nama Islam, tapi boleh bergaduh, boleh tengok muka beralih kelin, boleh tengok muka ludah atas tanah, boleh tengok muka. Nabi kata jangan jadi macam ni kepada umat aku. Famana'aniha, hak ni Tuhan tak terima. Nabi kata Tuhan tak terima. Maknanya orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ni, hak ni satu masalah. Pasal apa Amerika boleh masuk Iraq? Pasal apa? Pasal ada sebahagian daripada orang Iraq, dia sendiri suka melihat Amerika masuk negeri dia dan Amerika bunuh saudara dia. Dia suka. Orang kata kita nak tebang pokok, kalau kita pakai besi semua nak tebang pokok, kalau boleh pun tangan ni melupas, dia meleleh, dia melecup tangan.
Tapi bila ambil ulu kapak tu buat daripada kayu, kayu pokok tu hak kita nak tebang tu, senang kita nak tebang pokok. Nak memusnahkan orang Malaysia senang aja, masuk dan pengaruhi sebahagian daripada orang Malaysia. Maka akhirnya kita sendiri suka melihat saudara kita binasa. Benda ni Nabi SAW minta dekat Tuhan, jangan bagi jadi macam tu. Tuhan tak terima yang ni. Maknanya kita terdedah kepada bahaya ini. Setelah kita baca hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim, kita ambil ingat sangat-sangat. Kalau berlaku kemarau, itu ujian daripada Allah. Tapi kita kena ingat, kemarau ni tidak seumpama kemarau yang menimpa pada zaman Nabi Allah Yusuf AS. Kalau jadi bala bencana dalam bentuk air, dia main ombak ke, dia main hujan lebat tak berhenti ke apa ke, kita kena ingat ini bala, ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tewas dengan ujian itu. Tapi kita kena ingat, bala dalam bentuk air main menenggelamkan orang ini tidak seperti mana bala yang menimpa umat Nabi Allah Nuh alaihi salam dulu. Dan yang ketiga, kita kena ingat sangat-sangat, kita sama kita orang Islam, sama-sama mengucap, sama-sama semaya, sama-sama pergi Mekah buat haji, sama-sama duk buat korban, kita sama kita mau letak Islam di atas sekali. Mau ingat sangat-sangat, dia pun mengucap macam kita mengucap, dia pun semayang serupa kita semayang, dia pun serupa kita. Perselisihan yang berlaku sikit sebanyak dan sebagainya jangan diperbesarkan, jangan dikembangkan, jangan sampai perselisihan itu membinasakan kita. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita ambil iktibar daripada pesan Nabi SAW dalam hadis yang kita baca, insya-Allah. Kita menggunakan muhimmah, kitab muhimmah fi ilmi al-hadis. Kitab muhimmah fi ilmi al-hadis, muka surat 20. Muka surat 20. Di bawah tu dia kata, dan suatu riwayat, 3 perkara tiada masuk mereka itu ke dalam syurga. Kita sambung di situ. Dia kata ada satu riwayat hadis, Nabi SAW beritahu ada 3 perkara. Siapa buat 3 perkara ni, dia bermasalah, sukar bagi dia masuk syurga, susah untuk dia nak masuk syurga. Pertama, orang yang menyakiti 2 ibu bapanya. Ada satu sahabat ni, dia pergi upah orang, pergi pukul ipak dia. Ya Allah, kena masuk lokal. Kemarin dibebaskan dengan ikat jamin 25,000 ni. Pening kepala kita dengar, tuan-tuan. Dia upah satu gangster, berapa dia bayar Allah yang mengetahui. Gangster pergi pukul ipak dia sampai 3 suku nyawa. Dan bila orang dapat tangkap gangster ni, keluar cerita rupanya anak dia upah. Kehancuran yang berlaku dalam masyarakat ni, dia boleh pergi sampai macam tu. Tuan-tuan, itu bukan cerita derhaka dah. Tak tahu apa kategori dulu manusia jenis macam ni. Nabi SAW kata, sukar bagi orang yang macam ni masuk ke dalam syurga. Yang pertama, orang yang menyakiti 2 ibu bapanya. Sama ada sakit ni dalam bentuk bagi sakit badan, dengan pukul, luka dan sebagainya, ataupun sakit dalam maksud kata bagi sakit hati dan sebagainya. Yang kedua, dia kata orang yang dayus. Dayus, tafsiran agama, dayus ialah orang yang membiarkan bini buat maksiat. Dia tahu tapi dia tak boleh nak ada. Dia ada bini, sangat malang bagi dia kerana bini dia main kayu tiga. Sangat malang bagi dia kerana bini dia tidak buat dosa besar, tidak buat maksiat dalam pengetahuan dia. Tapi dia tak boleh nak buat apa. Kerana sayang bini, dia tak boleh buat apa. Maka dia dayus mengikut tafsiran agama. Dan ketiga, dia kata suruhan kerana berbuat zina. Orang hak jenis jadi ibu ayah. Jadi ibu ayah. Dia buat satu bisnes dia ni memperniagakan orang perempuan. Maka dia ni adalah suruhan berbuat zina. Dia yang atur, dia yang buat arrangement, dia yang semua dia atur supaya zina berlaku berleluasa. 3 golongan ini sukar bagi mereka masuk syurga, melainkan mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan demikian lagi dia kata qiyadah. Yakni qiyadah itu daripada dosa yang besar juga. Maka arti qiyadah itu ialah orang yang mempertemukan laki-laki dengan perempuan kepada rumah yang lain, dia kata. Yang ni pergi jadi broker karat. Dia kerja tolong atok, dia atok satu jantan mana, dia atok satu perempuan mana, dia siap satu rumah tang-tang mana. Hampa pi, hampa buatlah kerja tak elok hampa buatlah mungkar maksiat hampa buat di situ. Dia tolong atok, dia tolong arrange. Panggil laki-laki, panggil perempuan, dia tolong pegu, dia tolong pertemukan benda ni. Dia ni dipanggil qiyad. Demikian juga halnya, maka dia ni terdedah kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ada pun yang telah sabit daripada beberapa riwayat yang banyak, perhimpunan orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada ampunnya bagi segala dosa mereka itu, iaitu 18 bahagi. Dia kata ada 18 golongan, Tuhan marah sungguh dekat 18 golongan ni. Ini dia kutip-kutip, dia ambil daripada hadis yang bermacam-macam. Bukan satu hadis yang karang semua 18 ni. Tak tahu berapa hadis, dia ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Ada senarai 18 golongan yang mereka ini terdedah kepada murka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tak mengampun mereka ni. Yang ni pada malam yang ampun beberapa banyak dosa daripada segala makhluk, iaitu malam nisfu Sya'ban, kerana banyak kebajikan dan rahmat di dalamnya, melainkan sekalian orang yang lagi akan datang sebutnya. Ada 18 golongan ni, yang golongan ni Allah boleh ampun dosa macam mana pun, dosa mereka ni Allah tak mau ampun. Kita ada waktu-waktu, ada saat-saat tertentu dalam Islam ni yang menjadi saat mustajab doa. Banyak. Di antaranya antara dua khutbah Jumaat tu, imam duduk Ustaz sebelum bangkit khutbah kedua, sabit daripada hadis, itu masa mustajab doa. Ada dalam hadis cerita masa mustajab doa ni masa hujan betul-betul lebat. Hujan betul-betul lebat, itu time mustajab doa. Ada baiknya bangkit pergi ambil ayat semayang. Kalau ada waktu tu boleh dibuat apa-apa sembahyang sunat, buat sembahyang sunat, sekalikan dengan berdoa. Ni macam yang jadi dekat sahabat-sahabat kita pergi Mekah buat haji ni. Dia pun kena hujan kuat. Ada yang duduk di Mina masa tu, kena yang balik mai di Mekah pun ada, kena hujan kuat sampai ayak takut. Kan kita dah tengok gambar pun diedarkan di sana sini, cerita tentang Kaabah biasa kena banjir satu masa dulu, ayak tenggelam sampai parai pinggang, sampai parai dada. Tapi satu masa dulu, ni musim haji baru ni jadi pula. Jadi masa hujan tengah lebat tu, ada baiknya kalau dimanfaatkan dengan ambil ayat semayang sunat sikit, minta doa kepada Allah. Apatah lagi kita doa ada di Kaabah, kita doa ada dekat dengan Multazam, kita doa ada di belakang makam Ibrahim, tempat-tempat yang Nabi sebut sebagai tempat mustajab doa. Ini kesempatan-kesempatan macam ni diambil. Orang-orang yang 18 golongan ni, waktu yang Allah janji keampunan dosa pun dekat depan ni Allah tak ampun dosa, kecuali kalau mereka bertaubat dengan taubat nasuha. Dia adalah Islam betul tuan-tuan. Ujung kok mana pun kita kena reserve. Kita tak boleh pukul buah mati, pukul TKO kata hang ni kok mana pusuk neraka, tak boleh. Kita bukan Tuhan. Kok mana pun dia ada satu harapan. Dalam agama kok mana pun dia ada satu harapan. Apa dia? Kalau dia taubat dengan taubat nasuha, Allah boleh ampun dia. Macam tu. Baik, maka tiadalah mengampun Allah Subhanahu wa taala akan dosa 18 golongan itu, kerana mendatangkan kejahatan yang amat besar. 18 golongan ni buat jahat cukup besar punya jahat. Begitu. Barang yang mengerjakan mereka itu akan dia, melainkan jikalau taubat mereka itu dengan taubat nasuha, dia pun sebut di sini. Melainkan depa ni bertaubat dengan taubat nasuha. Maka yang pertamanya dia kata iaitu al-qatil. Maksudnya ialah orang yang membunuh. Golongan pertama ialah al-qatil, iaitu orang yang membunuh. Yakni orang yang membunuh orang dengan tiada sebenar, dia kata. Bunuh ni dia ada waktu, dia ada ketika boleh bunuh. Contohnya apa? Contohnya orang yang duk buat kerja pancung orang, yang melakukan kesalahan yang melayakkan dia kena bunuh. Ada orang kerja pancung orang. Kalau di Saudi, orang kerja melaksanakan qisas, pancung tengkor, ataupun orang yang kerja bahagian nak potong tangan bagi kes-kes mencuri misalnya, mereka ni adalah daripada satu keluarga.
Satu keluarga daripada Tok Wan dia dulu, pak dia, mereka memang kerja tu aja. Dan mereka ni tak dibiarkan bercampur gue dengan orang ramai dan sebagainya. Pasal apa? Bila bercampur gue, tak dia payah, dia tak sampai hati nak laksana hukum. Maka mereka ni memang cuba diasingkan. Bukan asing langsung, tapi tak dibenarkan bergue sangat dengan orang ramai. Orang yang macam ni, dia tak dihukum. Pasal apa? Pasal dia menjalankan tugas. Satu orang bunuh orang, kemudian dibawa kes ni ke mahkamah. Pihak pendakwa berjaya menampilkan saksi-saksi yang dipercayai. Dan jelas, dia ni memang qatil, dia memang pembunuh. Maka hakim menjatuhkan hukum bahawa dia ni pembunuh, maka dia dikenakan hukum qisas, kena hukum bunuh balas. Dibawa ke tempat nak dipancung dia ni, orang hak kerja pancung tu, dia dengan kerana dia jalan tugas di pancung, lepas tu dia nak kena pancung, siapa nak boleh pancung orang? Susah jadi cerita karut, susah jadi cerita kartun. Maka dia sebut di sini, dia kata golongan yang Allah marah sangat sampai Allah tak mau ampun, kecuali kalau dia taubat nasuha, ialah orang yang membunuh orang dengan tiada sebenar. Tak ada pasal-pasal, kerana marah dekat satu orang, kerana benci dekat satu orang, kerana meluat dekat satu orang, dia pergi bunuh orang tu. Benci, marah, meluat tidak membolehkan dia pergi bunuh orang, tapi dia dah pergi bunuh orang kerana benci, kerana marah, kerana meluat, maka dia bunuh orang tanpa sebab yang sebenar. Maka orang yang macam ni dipanggil al-qatil. Dia orang yang Tuhan cukup marah pasal kerana dia bunuh orang, dia menimbulkan kerosakan dalam masyarakat. Tak habis lah. Kita bunuh satu orang, tak habis. Anak kawan tu simpan dendam. Satu hari dia tak boleh bunuh kita, dia bunuh anak kita. Anak kita kena bunuh seorang, hak adik dia, hak abang dia nak biar, dia pun simpan satu dendam, satu tak habis. Maka benda ni dia memulakan satu bencana besar dalam masyarakat. Islam tak suka kita menjadi pencetus ataupun orang yang memulakan benda tak elok dalam masyarakat. Sebab Nabi kata man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang buat satu benda jahat, maka dia berdosa. Dan dia menanggung dosa selagi mana ada orang hidup sambung jahat hak dia mula perkenalkan itu. Sentiasalah dia menyambung dosa tu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tak boleh memulakan satu benda jahat. Quran beritahu ayat 93 surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sadaqallahul 'azim. Tuhan kata barang siapa bunuh satu orang mukmin muta'ammidan, saja bunuh, marah, benci, meluatnya pasal saja pergi bunuh. Siapa buat kerja macam tu, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasan bagi dia neraka jahannam. Tuhan kata khalidan fiha, dia kekal selama-lama dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaih, bukan takat duduk dalam neraka aja, Tuhan murka dekat dia sungguh-sungguh. Masuk neraka tu cukup dah. Duduk dalam neraka dalam keadaan Tuhan wa ghadiballahu alaih, Tuhan cukup benci, cukup murka dekat dia. Wa la'anahu, tidak cukup dengan duduk dalam neraka, tidak cukup dengan Tuhan murka, wa la'anahu, Tuhan laknat dia pula lagi. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Tuhan sediakan kepada dia azab yang sangat besar. Ini cerita kesalahan kerana bunuh orang. Tuan-tuan, bunuh dia bukan kata teringat nak bunuh-bunuh. Dia mula daripada benda kecil, kadang-kadang dia boleh bawa pergi sampai bunuh. Mula benda kecil ya. Mula apa dia? Mula hasad dengki ya. Itu je mula dia. Mula dia hasad dengki, berasa hasad, berasa dengki dekat satu orang. Daripada hasad yang kecil itu dia meremah. Dia jadi meluat, dia jadi bertambah meluat, dia jadi benci, dia sampai satu peringkat dia kata aku tak boleh tengok muka dia ni, dia pergi bunuh. Bila disiasat balik, Allahu Akbar, punca kecil aja. Yang boleh pergi jadi sampai bunuh ni punca dia kecil aja. Punca apa? Punca hasad dengki aja. Islam dia dengan kaedah dia. Apa dia? Awal-awal Islam tutup lubang-lubang tak elok ni. Hasad tu pun tak mau ada dalam diri kita. Tuan-tuan, hidup benci ke orang kita dapat apa? Kita pergi benci dekat satu orang, kita pergi tak suka dekat satu orang, kita pergi meluat dekat satu orang, kita dapat apa? Lebih-lebih lagi kita pergi benci, kita pergi tak suka, kita pergi marah, kita pergi meluat dekat satu orang yang tak ada kena-mengena dengan kita.
Semata-mata orang main duk cerita kata dia jahat, kita pergi jadi benci kat dia. Apa kena mengena dia dengan kita? Ada dia buat naya kita, ada dia, tak ada apa pun yang kita pergi jadi benci dekat dia tak pasal-pasal. Kita memusnahkan, merosakkan diri sendiri. Islam tak mau benda-benda macam ni. Bahkan dalam ayat lain, ayat 32 surah Al-Ma'idah, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Sadaqallahul azim. Tuhan kata barang siapa bunuh satu manusia bukan kerana orang tu bunuh orang lain. Dia pergi bunuh satu orang bukan kerana kawan tu buat salah bunuh orang saja, dia tak suka dia pergi bunuh. Au fasadin fil ardi, bukan kerana kawan tu buat fasad, buat kerosakan di atas muka bumi. Kawan tu tak buat rosak apa pun, cuma dia tak suka kat kawan tu aja, dia pergi bunuh kawan tu. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Tuhan kata sama macam dia membunuh manusia seluruhnya. Bunuh seorang aja, sama macam dia bunuh semua manusia. Pasal apa? Pasal kerana kita bunuh dia tu seorang, kalau dia hidup, dia menikah, dia ada anak pinak, berapa ramai keturunan yang akan lahir daripada dia seorang. Tapi kita pergi bunuh dia. Kerana kita bunuh dia, berapa ramai yang sepatutnya lahir daripada keturunan dia tak lahir kerana dia dibunuh oleh kita. Maka Tuhan kata kita bunuh seorang sama macam kita bunuh berapa ramai orang. Demikianlah juga Tuhan kata, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang bagi hidup pada satu orang, dia tak perlu bunuh orang, dia tak buat apa, kau tu boleh hidup dengan aman damai. Maka seolah-olah dia mengizinkan manusia seluruhnya hidup dengan aman damai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan agama Islam, dia kata macam tu. Maka orang yang hidup bunuh orang tak pasal-pasal ni, atas apa jalan sekalipun, dia susah nak dapat keampunan Allah, melainkan kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha. Golongan kedua, dia kata golongan arraf. Arraf, di atas ra tu dia ada syaddah. Arraf, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada yang telah lalu, yang tiada sabit ambilnya daripada yang sahih. Itu cerita benda, dia kata benda ni jadi 10 tahun dulu, benda ni jadi 15 tahun dulu, benda ni jadi 150 tahun dulu, benda ni jadi zaman Nabi. Dia pergi cerita lagu tu. Rupa-rupanya cerita dia tidak diambil secara sahih. Cerita tu macam betul-betul, padahal dia pun tak tengok benda tu. Dia bila cerita, dia kata aku kan bohong kau ni, benda ni betul ni. Cara dia cerita tu macam betul. Bila tanya-tanya, mana dia tahu betul tak betul, dia pun tak tengok. Dia pun orang main habang kat dia. Dia mengaku ni, dia kata zaman Nabi dulu jadi macam ni, macam ni, macam ni. Bila disemak-semak, bila disiasat-siasat, hadis tak ada pun cerita benda tu. Oh, hang pandai-pandai hidup buat cerita. Nabi tak kata pun benda tu. Kalau Nabi kata, ada dalam kitab hadis. Macam mana hang boleh main cerita kata Nabi kata benda ni, sedangkan dalam kitab hadis Sunan Sittah yang ada, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, semua ni tak ada sebut pun hadis ni. Mana hang buat main cerita ni? Dia buat main cerita ni seolah-olah dia orang yang araf, orang yang tahu sungguh-sungguh benda tu, sedangkan benda tu tidak main daripada jalan yang sahih. Tuhan Allah orang macam ni. Dia kata seperti orang yang bercerita tentang cerita bahari dan cerita bohong. Dan kata setengah ulama, araf itu iaitu orang yang mengatakan bahawa sesungguhnya aku tahu yang mencuri dan tempat yang hilang itu. Ini jenis tok bomoh ni. Hilang kalung apa ke, duit pergi botang mana hilang ke apa, pergi jumpa dia. Tengok ni potong 5 lepas dalam ayam apa ni. Dia kata dia ada kat dalam rumah lagi. Dia ada kat dalam rumah lagi. Apalah malam Jumaat nak main ni puasa kemian. Ditahu dia mendakwa kata dia tahu benda tu. Benda tu jadi kemarin, jadi minggu lepas. Bila kita pergi tanya dia, dia tak ada di tempat kejadian, dia tak tahu. Tapi dia mendakwa kata dia tahu benda jadi itu. Bahkan dia mendakwa dia tahu siapa ambil. Bahkan dia mendakwa dia tahu benda tu dah datang mana. Allah ni dengan photostat ni makhluk sekali dia kata.
punya canggihnya hala ni. Pipi tanya nanti saat dia kata macam mana kan tu macamnya keluar gambar. Tapi gambar tak apa clear. Duk tengok pula. Aku duk perasan dah dia ni. Tuduh pula satu orang lain. Kan? Ni kerja araf dan golongan ni dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga dia kata al-musawwir, iaitu orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang, dan jikalau tiada bandingannya sekalipun, seperti dia buat rupa kuda yang ada sayap. Musawwir dalam Quran ni banyak cerita tentang musawwir ini. Hadis Nabi pun cerita tentang golongan musawwir ni. Musawwir ni orang yang hidup pahat ni. Dia ambil kayu, dia ukiang-ukiang, dia pahat, dia apa-apa semua jadi macam gajah buah dia paha dalam rumah. Dia ambil apa ni, pahat batu, pahat pergi jadi rimau ke apa ke, dia bubuh dia kecil ais di rumah dia. Orang yang kerja piduk buat bagi jadi bentuk rupa binatang, rupa apa ni, orang tu dipanggil musawwir. Musawwir. Maka orang-orang yang buat kerja macam ni Tuhan marah. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah yudahiuna bi khalqillah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Hari kiamat esok orang yang kena azab paling dahsyat ialah yudahiuna bi khalqillah, orang yang duk tiru ciptaan Allah. Tuhan buat burung, dia pergi buat dengan apa guna alat-alat apa, batu, kayu ke apa ke, buat rupa burung. Hak tu makhluk Allah. Allah cipta benda tu, dia nak pergi tiru lagu Tuhan buat, dia nak buat sama. Orang yang buat kerja macam ni asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Kiamat esok dia kena azab cukup pedih. Tak boleh. Sama ada hak dia buat tu benda hak Tuhan buat, ataupun benda hak tak, bukan Tuhan buat, tak ada. Ciptaan Tuhan yang macam tu tak ada, dia pergi reka. Contoh dia kata tadi, dia buat kuda yang ada sayap. Dia reka, imajinasi dia imagine, dia bayangkan tengok, dia tiba. Dia buat tu, dia buat benda salah. Dan sebuah hadis lain, sabda Nabi SAW, Nabi kata inna ashab hadhihi suwar yu'azzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata sesungguhnya orang hak kerja duk buat ni, duk pahat, duk bentuk buat rupa-rupa benda bernyawa ni, yu'azzabuna yawmal qiyamah, hari kiamat esok kena azab dengan Tuhan. Yuqalu lahum, akan dikata kepada mereka di hari akhirat esok, ahyu ma khalaqtum, bagi nyawa kepada benda yang hang buat. Di padang mahsyar esok ni, di padang mahsyar esok ni, Tuhan akan panggil dia ni, gajah yang hang buat, burung yang hang buat, apa yang hang buat dalam rupa patung ni, ahyu ma khalaqtum, hang bagi nyawa, bagi dia hidup ni, benda yang hang buat ni hang bagi nyawa dekat dia. Tak boleh buat lah, sebab nyawa ni kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan ini dipanggil musawwir, dan golongan musawwir ini adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga golongan keempat yang mendapat murka Allah, yang Allah tak mahu ampun ni, mudminu khamrin, iaitu orang yang mengekali minum arak. Jenis minum arak tak boleh berhenti. Bini tak larat marah dah, kawan-kawan pun tak larat nasihat dah, tak jadi apa. Dia dengar arak ni tak boleh bercerai tanggai, tak boleh tinggal. Celak mata pagi arak dulu, dia sambang minum. Gosok gigi dak lagi, semayang subuh jauh sekali apa semua dak, kira pegang botol tunggang dulu. Ada tuan-tuan, orang macam ni ada. Maka dia dipanggil mudminu khamr, orang yang mengekali tabiat minum arak sampai mati. Dia tak boleh stop, tak boleh berhenti tabiat minum arak. Allah tak ampun dia. Begitu. Dan dihubungkan pula dengan dia sekalian yang memabukkan. Dia kata, dan bukan khamar itu bukan maksud arak sahaja, sebarang benda yang boleh membawa mabuk. Orang yang mengekali tabiat dadah misalnya, mabuk juga sampai mati, tak boleh tinggal dadah pun serupa, termasuk dalam golongan ini. Maka iaitu haram, lagi berdosa besar, tiada diampun Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia. Dan kelimanya mudimuz zina, iaitu orang yang mengekalkan zina.
Sampai dah tua bangka, umur 60, umur 70 dah. Cucu dia sendiri, dia cabul kehormatan, dia robot. Bukan setakat tak boleh berhenti tabiat zina, sampai umur 70 lebih, 80, dia pergi buat dekat cucu dia. Kalau sampai mati tak bertaubat dengan taubat nasuha, Allah tak ampun orang macam ni. Cukup jahat punya orang, maka iaitu itu daripada dosa besar, tiada diampunkan dia. Dan keenamnya wa'aqul walidain, iaitu orang yang menderhaka kepada dua ibu bapa ataupun salah seorang daripada keduanya. Ini kita dah baca dah tadi. Orang yang derhaka kepada ibu bapa, kepada mak pak, Allah Subhanahu wa taala tak akan ampun dosa daripada. Nabi SAW pernah duduk depan sahabat. Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi ulang 3 kali. Kaedah dalam ilmu hadis ni, kaedah dia, bila satu benda Nabi repeat, Nabi ulang sampai lebih daripada sekali, makna itu benda sangat penting. Sama ada ulang berturut-turut 3 kali, ataupun hari ni Nabi sebut, esok Nabi sebut lagi, lusa Nabi sebut lagi, minggu depan Nabi sebut lagi, sampai tak tahu berapa kali Nabi sebut, serupa. Pengulangan itu menunjukkan penting benda yang Nabi ulang. Maka Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau dah hampa, aku nak cerita dekat hampa tentang dosa besar. Daripada dosa-dosa besar, ini dosa paling besar. Hampa mau dah aku nak cerita benda ni? Nabi tanya lagi, Nabi tanya lagi. 3 kali Nabi ulang. Nabi kata, al-isyraku billah. Nombor 1, syirik kepada Allah. Tuhan cukup marah kan? Mensyirikkan Allah dengan apa-apa benda pun, Tuhan cukup marah benda ni. Cukup kita orang Islam, kita kata Allah Tuhan Maha Berkuasa, Tuhan boleh buat apa saja. Cukup yang tu. Kita pi associate, kita pi sekutukan Allah, kita pi syirikkan Allah dengan satu benda lain. Katanya ni hang nampak duk pakai tali di pinggang tu, bukan tali pinggang, pakai tali di pinggang. Ni pi kata pakai tali pinggang tak boleh pula. Pakai tali di pinggang. Dia ambil satu tali, dia pintai apa ke, duit selin seduit, diikat di pinggang. Itu pakai tali di pinggang. Cucu dia tengok, cucu dia kata, tuan, apa tuan duk pakai tali tu di pinggang pasal apa? Dia kata ni tali ni, dia kata nanti hang besar tuan buat begitu tu. Nak ajak cucu pergi syirik pertama. Nanti hang besar tuan buat begitu tu. Ni tali ni tuan duk pakai ni, dia kata tuan jatuh motor berapa kali. Bangkit gabui-gabui tak motor jalan balik. Kalau tak sabit tali ni, tuan ni arwah lah, saya kata. Syirik kepada Allah. Dia kata Allah Tuhan Maha Berkuasa, dia selamat ni, Tuhan lindung dia. Dia kata, bukan dia kata Tuhan tak ada kuasa. Dia kata Tuhan ada kuasa, tapi tali tu pi syirik dengan Tuhan, pi sekali dengan Tuhan. Tuhan ada kuasa, tali ni pun ada kuasa. Hak ni Tuhan marah. Yang ni Tuhan cukup marah. Dosa lain besar macam mana pun Tuhan boleh ampun, tapi dosa syirik kepada Allah, hak ni Tuhan susah nak ampun. Ada kemenasabah Allah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan tu hampir letak satu benda lain yang langsung tak standing dengan dia, tapi letak sama ada kuasa macam dia. Ini maka Nabi SAW kata itu nombor 1, Nabi cukup marah, al-isyraku billah. Yang kedua, wa uququl walidain, derhaka ibu bapa. Tonton tengok, duk nombor 2. Dalam Quran pun Tuhan sebut serupa ayat, dia sebut cerita tentang kita kena taat kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, diikuti dengan ibu bapa buat baik. Dia buh dalam satu ayat. Nak kena jaga Tuhan ni dengan ibu bapa, Tuhan buh dalam satu ayat, menunjuk kata cukup penting benda ni. Cukup penting benda ni. Yang ketiga, Nabi kata wa syahadatuz zur, Tuhan cukup marah orang yang sanggup pi bagi persaksian tipu. Dia tak tengok benda tu, dia langkah pergi ke depan, dia kata saya ada di tempat kejadian tu, saya betul-betul tengok dia ni bunuh dia ni, padahal dia tak ada di situ. Kerana saksi tipu ni, orang yang tak bersalah sudah kena hukum. Tuhan marah kepada orang-orang yang macam ni. Yang keenam, dia kata wa'aqul walidain tadi ni. Ini golongan yang Tuhan cukup marah, dan Tuhan tak akan ampun mereka melainkan mereka taubat dengan taubat nasuha. Dan yang ketujuhnya sahir, iaitu orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya menambah daripadanya kerja yang menyalahi adat,
seperti balik mata dan lainnya. Balik mata tidak mata lah, maka ia itu haram lagi berdosa besar. Sihir lah. Sihir ni macam-macam lah. Dibuat sihir santau kat orang, santau angin daripada kata lah ni. Tak payah main duk perui masuk, tak payah duk main ambil ramuan, apa nama, ramuan santau duduk perui masuk dalam nasi, dalam mi rebus, dalam mi, tak gaduh. Daripada jauh tengok, dia boleh kirim benda tu pi melalui jalan sihir. Kawan tu makan, balik di rumah lagi dia panas dada. Lepas panas dada, dia jadi lagu mana ke, dia jadi merenyam macam ada ulat dalam dada apa semua, batuk-batuk muntah darah. Benda tu berlaku hasil daripada kerja jahat orang ni tadi. Maka dia menggunakan sihir di dalam nak membinasakan orang. Golongan ini Tuhan cukup marah. Tuhan cukup marah. Dia kata, dan ke-8-nya golongan kahin, iaitu orang yang menujum, yang ni orang yang mengkhabar akan pekerjaan yang lagi akan datang, yang gaib-gaib, hal keadaannya memegang kerana memberikan bekas bagi suatu alamat yang hadis. Seperti kan katanya, manakala naik bintang ini maka bagian-bagian jadinya, dan manakala jatuh bintang ini maka bagian-bagian jadinya. Maka adalah yang demikian itu haram, dengan terkadang-kadang boleh membawa kepada kufur. Dan kata setengah ulama lagi, kahin itu iaitu orang yang mendakwa bahawa sesungguhnya ada daripadanya taulan daripada jin. Ini jenis-jenis kahin. Dia ambil khadam daripada kalangan jin misalnya. Benda ni boleh jadi. Dalam Quran tersebut, dalam surah Al-Jin dia sebut tentang benda ni. Dia bersahabat dengan jin dan dia jadikan jin ni khadam dia untuk buat kerja-kerja yang tertentu. Dalam masyarakat Melayu ni nama macam-macam lah. Bagi nama hantu raya, bagi nama hantu polong, bagi nama Pontianak, bagi nama macam-macam. Apa pun nama kita bagi, mereka ni daripada satu kahin, mereka bersahabat dengan benda-benda ni. Maka dengan kerana tu, mereka duk mula bercakap benda-benda yang bersifat futuristik. Orang kata benda future. Ini dalam seminggu dua ni duk sebar dalam internet. Jom keluar cerita tahun 2005. Ini tahun apa? Mana dia tadi? Tahun 2005 dia kata ni tahun apa? Tahun gempar 2005. Keluar dalam internet ni. Pakai hantar merata. Sila sebarkan. Tahun 2005 dia kata tahun yang gempar. Dia buat mai cerita macam-macam dalam ni. Ada kawan email mai dekat saya, ada kawan hantar mai bagi dekat saya dan sebagainya. Dia pergi buat cerita ramalan macam ni. Nombor 1 dia kata apa? Dalam tahun 2005 Al-Malik Fahad akan mati. Boleh kan tak cakap macam ni? Anda kan cakap Al-Malik Fahad, hang pun nak mati bila hang tak tahu. Al-Malik Fahad duduk sakit banyak tahun dah. Dia sakit. Orang sakit lepas tu baik banyak dah ada. Orang sihat atau mati pun banyak dah jadi. Cerita mati ni bukan kerja kita. Bolehkah kita meramalkan dia akan mati? Dia akan mati satu hari nanti. Kita tak boleh kata dia akan mati tahun 2005. Itu ramalan. Dia tulis itu peristiwa yang perlu kita perhatikan. Bagi senarai pula 9 muka surat benda ni keluar. Sebar merata tempat. Pergi masjid ni orang tanya, pergi masjid ni orang tanya. Buka mailbox kita ada kawan hantar. Dia kata menjelang bulan Ramadan, akhir Syaban nak masuk Ramadan, akan berlaku satu suara kuat bunyi dari langit. Ni Ramadan tahun nak main. Ni ramalan. Ini kerja golongan kahin. Yang ketiga dia kata akan jadi gerhana matahari dalam bulan Ramadan, dan dijangka dia akan jadi awal Ramadan. Dia perkukuhkan lagi ramalan dia ni dengan kajian bintang yang dibuat oleh pihak NASA Amerika Syarikat. Ini ilmu falak, ilmu bintang, ilmu yang kita boleh belajar. Dan memang kemungkinan tu memang tepat. Tapi kalau jadi pun kita tak boleh kaitkan dengan benda-benda ni semua nak bawa satu kesimpulan. Tak boleh. Kalau jadi pun itu tanda kebesaran Allah. Allah yang mentakdirkan jadinya gerhana matahari, gerhana bulan. Dan orang Islam bila jadi benda tu disuruh kita buat sembahyang gerhana. Kita tak disuruh teka benda ni nak jadi, lepas tu pergi nak rawit dengan benda lain, nak masuk pergi sekali nak jadikan satu package yang menggemparkan. Tak boleh. Dia bawa mail itu gerhana matahari akan berlaku awal Ramadan, dijangka antara 3 sampai 5 hari bulan 10.
akan jadi gerhana matahari berdasarkan kajian yang dibuat oleh pihak NASA, dia kata. Dan dia ambil maklumat ni daripada web page mereka. Kemudian akan jadi gerhana bulan. Dia kata dalam bulan Ramadan juga, sekitar 17 sampai 19 hari bulan 10. Bersamaan dengan 13 ataupun 14 ataupun 15 Ramadan. Akan jadi gerhana bulan. Jadi wakmai pula satu hadis daripada Syiah. Hadis yang mengatakan apabila berhimpun dua gerhana, matahari dan bulan, tunggulah kebinasaan. Imam Mahdi akan main. Ada pirawi kutu pula. Dia buat main di 9 muka surat. Bila baca, pakat takut. Mula duk tengok beras nak simpan ni dapur. Mula duk tengok ni apa dah lah detail duk naik harga. Mula duk ingat macam-macam. Lepas tu dia kata akan berlaku, dia kata komet, bintang jatuh mai dan sebagainya, ataupun berlaku super volcano. Jadi satu gunung berapi akan meletup dan akan membawa kepada kemusnahan Amerika Syarikat. Ni, dia pun masuk dalam senarai ni. Dan kemudian akan berlaku huru-hara dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal akan jadi huru-hara besar, dia kata. Dan peperangan akan berlaku dalam bulan Zulqa'dah. Dan dia kata semasa musim haji tahun hak nak mai ni, dia kata pertumpahan darah akan berlaku di Jamrah, dia kata. Tunjuk tengok. Islam beritahu awal-awal ini kerja kahin. Ini kerja orang ahli nujum. Dia buat ramalan-ramalan yang tertentu, dia merepek, dia mereka yang tu yang ni dan sebagainya, dia nak menimbulkan ketegangan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Lepas tu dia masuk unsur-unsur baik dalam tu. Dia kata oleh itu, dia kata dinasihatkan. Dia kata nombor 1, hafal 10 ayat pertama dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Nampak okey pula. Nampak macam okey pula. Kerana itu ayat itu memang sabit daripada hadis. 10 ayat mula dengan 10 ayat penghabis surah Al-Kahfi. Itu ayat kalau kita baca, kita boleh selamat daripada fitnah Dajjal. Itu Nabi sebut dalam hadis. Hak tu pun dia orang masuk main. Jadi kita pun tadi macam tak percaya. Bila main tadi, nak percaya. Tuan-tuan, orang nak bohong orang nak tipu orang ni, dia ada banyak cara. Dia boleh cakap satu benda, dia boleh buat main 1000 benda. Nak bagi orang percaya hak satu benda dia nak abang ni. Ini kaedah orang tipu orang. Kita betul-betul tak ada masalah dengan A ni, tapi dia ni main cerita, dia ni main cerita. Cara dia cerita kita benci kat A tu. Cara kita nak bagi satu orang suka, nak bagi satu orang tak suka, dia ada cara dia. Tapi yang malangnya orang yang terpedaya. Ini yang malang. Tapi kalau kita berpegang dengan agama, kita tak terpedaya. Pasal kita faham agama ada penyelesaian dia. Agama dah bagi tahu benda ni kita tak tahu. Kalau kajian ilmu falak menjangkakan akan berlaku gerhana matahari, itu biasa. Kalau jadi sungguh, kita buat sembahyang sunat. Kajian ilmu falak kata akan jadi gerhana matahari, itu biasa. Kalau jadi sungguh, kita buat sembahyang sunat. Dan kita simpan dalam hati kita, ini tanda kebesaran Allah. Itu saja. Sampai nak menjangkakan orang ni nak mati time ni, orang ni tak boleh. Pasal siapa pun tak tahu dia nak mati bila, dan dia tak tahu dia nak mati di mana. Bila pun tak tahu, di mana pun tak tahu. Dia kata saya apa pun, dia kata saya palang musuh ni lah. Dah, tuan-tuan. Tak tahu, mai satu hari pergi buat umrah, mati di Mekah. Dia ada ingat haji dah pergi dah apa semua, dia kira sini. Tapi mai satu hari anak dia pergi dapat rezeki lebih macam mana. Kata anak mai bagi dia kata ayah dengan mak saya belanja pergi Mekah, pergi buat umrah, dua-dua orang pergi mati di sana. Dia tu ingat nak mati di kampung, pergi mati di sana. Dia tak tahu di mana dia nak mati. Kita duk kata tahun ni tanah tumpah darah kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu minggu depan kita nak pergi mana, tapi jadi apa tahun mana. Meninggal dia. Tak tahu. Semacam mana orang di Aceh. Tak tahu tu benda nak jadi macam tu tak tahu, tuan-tuan. Tak tahu pergi jadi macam tu. Jadi Allahu Akbar. Nak cerita pun tak tahu benda ni. Allah saja yang tahu. Kita tak boleh mendahului ilmu Allah. Nak bagi tahu kita tahu benda-benda yang Allah tak bagi tahu lagi kat kita. Ada orang main lagi kena baca doa lindung diri daripada fitnah Dajjal. Dia kata, lepas tu dia main karut balik pula. Maka dia kata, maka hendaklah siaplah bekalan makanan, bahan api, gas dan sebagainya untuk 1 tahun. Wak main senarai pula barang nak kena simpan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa ni?
Dia bagi 19 barang daripada beras, gula, susu, garam, lada, gandum, bawang, gas nak masak nasi, minyak tanah, minyak masak, minyak petrol, benih sayur, baja, goreng api, sabun basuh, sabun mandi, basikal, motor, spare part. So ada juga dalam senarai. Spare part pun ada sekali. Ubat-ubatan dan lain-lain yang dipikirkan perlu. Yalah. Apa tuan-tuan? Jadi bila orang buat main kat saya tengok, last dia tulis pun cantik, wallahu a'lam. Dia kata lah Tuhan juga yang tahu, dia kata. Tapi selepas dia pemohon orang punya panjang, baru dia kata Allah saja yang tahu benar ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, golongan kahin, golongan yang mendakwa dia tahu benda nak jadi masa depan, ini golongan Allah nazah dekat mereka ni. Setengah ulama kata kahin itu orang yang mendakwa bahawa sesungguhnya ada daripadanya taulan daripada jin, dan mengkhabarkan padanya akan segala masa yang lagi akan datang, di dalam zaman yang lagi akan datang. Jin duk main abang apa nak jadi, apa nak jadi, apa nak jadi. Dia kata dan setengah daripada kahin itu ialah orang yang mengatakan mengetahui khabaran yang gaib-gaib dengan faham yang telah dianugerahkan kepada dia. Dia tahu apa nak jadi, bila siapa nak sakit, siapa nak mati, ini benda gaib. Dan demikian lagi dia kata menujum, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada perintah yang lagi akan datang dengan terbitnya dan dengan masuknya daripada jalannya. Dan sekalian pekerjaannya demikian itu haram juga, kerana bahawa sesungguhnya kerana mendakwa mengetahui khabar yang gaib-gaib, padahalnya tiada seorang pun mengetahui akan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni Allah saja yang tahu. Kita berdasarkan ilmu, teknologi yang ada dan sebagainya, kita boleh menjangkakan. Tapi betul tak betul kita tak tahu. Ni bila jadi tsunami, kan baru timbul cerita, rupa-rupanya 2 negara saja yang ada mencipta alat yang boleh memberi amaran awal sebelum jadi benda ni. Amerika dengan Jepun. Mereka aja ada alat ni. Dan bila berlaku saja gempa dalam laut, dasar laut tu satu jadi tinggi. Bila dia jadi tinggi, dia tolak air naik. Bila tolak air naik, dia jadi satu ombak. Ombak tu dia tolak nak pergi ke darat. Daripada di tengah lautan Hindi, tinggi dia 1 meter saja, sampai di tepi pantai, ketinggian dia dah mencicah sampai berapa belas meter. Benda tu ada satu alat dicipta hari ni. Alat tu duduk di dasar laut. Bila jadi aja olakkan dalam laut ni, gempa dalam laut ni, alat tu tembak signal naik dekat satelit. Satelit akan beritahu kata dasar laut sana sudah jadi satu gempa. Bila tahu macam tu, amaran awal beritahu orang yang duduk tepi laut, dia arahkan pindah. Kita tak boleh nak cipta alat nak tahan benda tu daripada jadi. Tak boleh. Kita hanya boleh mencipta alat untuk nak dapat tahu awal nak lari. Itu saja. Yang tu tak salah dari segi agama. Itu bidang ilmu yang kita boleh tahu awal benda tu nak jadi. Benda tu jadi dah, bukan awal macam mana, jadi dah. Kita tahu sebelum ombak sampai kat kita, kita tahu dulu. Itu aja cerita dia. Tapi sebelum nak jadi gempa, alat tu pun datang. Dan kalau gempa tu pergi jadi, tahun tepat letak alat tu, tak ada nak beritahu apa dengan alat-alat tu sekali masuk dalam laut. Dia lagu tu aja yang kata manusia ni, dia tak boleh nak ting Tuhan ni, tak boleh. Tapi mencipta alat tu, belajar ilmu sampai ke peringkat boleh cipta alat, itu disuruh oleh agama. Itu disuruh oleh agama. Macam tu. Dia kata, dan segala ulama, dan kata segala ulama haramlah mana tadi? Dan haramlah memakai segala pekerjaan yang demikian itu. Tak boleh kita duk terima pakai apa yang disampaikan oleh kahin ini. Dan haram pula pergi ke rumahnya dan membenarkan kata mereka itu. Pi di rumah dia nak suruh tolong tengok zat dalam mangkuk tu apa, tak boleh. Pi tu pun tak boleh. Dalam hadis Nabi sebut, man ata kahinan, barang siapa mendatangi kahin, Allah Subhanahu wa taala tidak terima ibadatnya. Pi aja. Pasal apa? Pasal pi tu, pi pasal percaya. Kalau tak percaya, pi buat apa? Ada percaya, itu sudah salah. Tak boleh percaya kepada ramalan dia. Apatah lagi membenarkan apa yang dikata dia. Dan haram pula memberikan upah kepada mereka itu. Kalau kita bagi duit, kadang duit perkeras, RM3 suku dulu. Lah ni RM50 suku. Dia sesuai dengan peredaran zaman. Kan? RM50 suku tu pun bagi, tu pun haram. Dia terima, telah lah, lebih haram lagi lah.
Kita bagi itu pun salah, dia kata. Maka wajiblah atas barang siapa jatuh di dalam segala pekerjaan tersebut itu, bersegeralah taubat daripadanya. Siapa yang pernah pergi buat benda ni, cukup bertaubat, aku tak buat dah lepas ni. Hari tu buat mesti tak tahu. Lah dah tahu, cukup. Cukup. Begitu. Yang kesembilan, dia kata hasad. Iaitu orang yang berdengki-dengki sama-sama Islam. Maka makna dengki itu ialah mencita-citakan hilang nikmat daripada orang lain. Dengki. Yang kata dengki ni apa dia? Sakit hati tengok kawan tu senang. Sakit hati. Maka buatlah cerita sikit sana, sikit sini, reka yang tu sikit ni sikit. Punca dia apa dia? Punca dia sakit hati pasal kawan tu senang. Sakit hati kerana nikmat ada kat kawan tu. Kerana tu hidup reka buat benda-benda ni. Dan suka kedatangan bala dan mudarat atasnya. Muaci boleh biar dia ni kena bala. Oh, jahat sampai lagu tu. Orang senang pun dia tak suka. Bukan setakat orang senang dia tak suka. Kalau boleh dia buat orang tu susah, baru dia puas hati. Dia puas hati boleh tak ada apa juga, tapi dia puas hati. Ini agama tak mah orang yang macam ni. Maka ke-10-nya ialah fatan, iaitu orang yang mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi. Atau dalam bahasa hadis dia sebut an-namimah. An-namimah ni maksudnya orang hidup pelaga lah. Mai dekat kau ni abang ni, pergi kau ni abang ni, nak bagi dua orang ni bergaduh. Jahat, dia kata. Seperti dia memindahkan kata dua orang dengan tujuan supaya berkelahi. Maka iaitu haram, lagi berdosa besar. Ini benda ni semua tuan-tuan yang kita duk baca ni amalan. Dalam masyarakat kita ni amalan. Semayang itu satu bab. Tapi hak ni jalan juga. Jadi amalan dalam masyarakat. Dan dihubungkan pula orang yang menuduhkan orang. Suka tuduh orang tanpa bukti pun termasuk dalam golongan ni juga. Termasuk di dalam golongan fatan, orang yang menimbulkan fitnah. Hidup tuduh orang ni buat macam ni, benda tak betul yang dia hidup kata. Dan orang yang berpaling daripada bertutur antara dua orang, yakni tiada bertegur lebih daripada 3 hari dengan tiada kerana uzur syarak saja, dengan kerana dengki, dengan kerana tak suka, dengan kerana apa, bila jumpa walih kelih tak orang cakap, tak ada sebab yang tak cakap, tak boleh. Dan dia kata yang ke-11-nya ribah, iaitu orang yang mengumpat-ngumpat akan manusia. Istimewa pula mengumpat orang alim dan orang yang mengamalkan Quran, dia kata. Maka muwafaqah segala ulama mengatakan itu dosa besar, lagi jadi fasik, lagi tertolak saksiannya, yakni atas segala orang yang mengumpat-ngumpat akan orang alim dan orang yang mengamalkan Quran itu. Dia ni satu penyakit, tak suka dengan orang alim, dengan ulama, dia tak suka. Dia kata macam-macam, kat orang alim, kat ulama, dekat orang, dia kata macam-macam. Dia tak suka, tak tahu pasal apa dia tak suka. Dia tengok orang pakai sorban, dia tak suka. Tengok orang pakai jubah, dia tak suka. Tengok orang ada janggut, dia tak suka. Dia penyakit apa pun tak tahu, dia tak suka benda-benda macam ni. Maka orang-orang yang macam ni juga Allah Subhanahu Wa Taala cukup murka dekat mereka. Kalau dia tak taubat, dengan taubat nasuha, dia mati dalam keadaan derhaka Allah. Yang ke-12 dia kata al-usyar. Al-usyar iaitu orang yang mengambil cukai daripada harta manusia. Maka yang demikian itu haram, lagi dosa yang amat besar, lagi yang sangat susah ketakutan huru-haranya pada hari kiamat nanti. Pada hari dia ambil balasan ke atas mereka itu, iaitulah pada hari dibangkitkan segala makhluk daripada kubur mereka itu. Al-usyar daripada perkataan usyur. Usyur ni maksud cukai. Di sini ulama ada bincang. Perbincangan yang jelas mengatakan al-hukumah ataupun kerajaan boleh mengambil cukai. Benda ni sabit daripada hadis. Nabi sendiri kenakan cukai, di antaranya cukai jizyah kepada orang kafir yang duduk dalam pemerintahan Nabi. Al-usyur dan sebagainya, cukai-cukai macam ni kerajaan boleh ambil pada kadar yang menasabah. Yang dimaksudkan dengan al-usyar di sini ialah lagu haduk jadilah gangster ni. Dia pergi pau kedai. Tahu istilah dia guna kata pau, bukan kuih pau. Dia pergi pau kedai, dia nak kata apa? Dia macam pergi pakai hugut lah. Pakai hugut, dia kata saya mau sebulan 1,000 bagi kat saya. Kalau tidak saya hantar budak-budak saya main terak bangku meja dalam kedai. Jenis ni tak tahu apa nak buat. Tambah pula zaman ekonomi lagu ni. Dia mula duk fikir, tengok badan pun nampak okey juga, boleh duduk gempak orang bagi takut. Dia kata nampak ni satu cara juga nak cari makan. Dia pergi belah 4-5 orang. Okey.
Tengok kedai mana maju sikit, masuk pergi jumpa dia punya manager dia, pergi abang begitu. Minggu depan saya mau 1,000. Tak bagi, tengok apa nak. Jadi sotong tidur atas lantai. Sotong tidur atas lantai. Kan? Macam mana nak bagi, tak bagi, nak bagi, tak bagi. Ya, sampai hari dia kata, dia main minta, kita kata kita tak. Dia bagi 1,000 alasan dekat dia. Tengah malam tu turun main. Turun main 5 orang, dia buat guna, makan, panggil main hidang besar-besar, makan, lalu naik motor nak balik. Dia minta duit, dia kata duit, dia minta agak pang dia lah. Dia mula duk cari pasal. Lepas tu nak terak mangkuk meja dalam kedai. Punca dia apa? Al-Usyar. Punca dia macam dia nak pau duit daripada kedai tu. Tak bagi, dia buat kacau. Orang yang hidup dengan duk dapat punca pendapatan macam ni, Allah laknat dia. Akhirat esok tak ada tempat dia. Melainkan dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dia kata dah yang ke-13-nya mudrib, iaitu orang yang melakukan. Yang melakukan, maksudnya bagi laku. Bukan maksud dia buat, maksud dia melakukan. Jual barang nak bagi laku, itu maksud dia. Iaitu orang yang melakukan, yang ni bagi laku mata benda dengan bersumpah dusta. Dia kata ni lelong ni, clearance sale, jualan apa ni, lelong apa dia panggil, penghabisan stok apa semua ni, barang ni semua import Jerman punya apa semua. Tengok Mak Mandin punya barang tu buat. Dia pergi murung orang lagu tu. Dia jual barang dengan sumpah palsu. Dia kata ni semua barang imported luar negeri apa semua. Cek Baldo ni pun terbaik buat barang tu. Nampak? Barang laku lah. Laku, dia dapat hasil tu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala cukup marah. Ataupun mereka itu mengerjakan yang haram, seperti menipu daya pada sukatan dan timbangan. Jual jenis barang sukat, timbang ni tipu. Macam zaman Nabi, ada satu sahabat tu, dia jual kurma. Nampak cukup cantik. Tapi Nabi SAW manusia yang bersifat faqanah, sifat cerdik. Nabi bila sampai dekat Syekh duk jual kurma ni, Nabi cucuk jari dia masuk dalam kurma tu. Ruk masuk, Nabi ambil, keluar sebiji daripada tengah. Dalam timbunan tu dia keluar sebiji. Nabi kata, pasal apa basah? Pasal apa di luar kering? Pasal apa di dalam basah? Nabi tanya. Bila Nabi tanya ni, nak murung tak boleh lah. Nak mohon tak boleh. Dia kata apa? Dia kata semalam kena hujan. Nabi kata tang kena hujan tu tak apa, yang pergi sorok dalam pasal apa? Doa begitu lah. Nabi kata jangan buat macam ni. Kalau nak makan rezeki menjaga, makan rezeki halal. Dan kita hari ni lah duk jual mi, duk jual kuih tiaw, duk jual apa. Bila orang nak main beli, kadang orang ni pun dia tanya, dia kata ni orang kita buat kan? Dia tanya orang kita buat kan? Dia kata orang kita buat ni. Cina buat. Tapi Cina ada kot ni lah. Dia kata orang kita kot ni. Kan? Ada juga. Lagu tu pun ada juga. Tuan-tuan. Macam-macam cara menipu ni cukup banyak. Kan? Dia tahu kata dia tipu. Tapi dia nak tipu. Ini manusia macam ni Tuhan apa. Dan mudrib ni juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam kamus. Mudrib juga membawa maksud penyanyi. Mudrib juga. Jadi tapi mudrib yang dimaksudkan di sini orang yang nak jual barang, dia jual cara sumpah tipu. Dia kata dan dihubungkan pula orang yang memakan riba, dan adalah yang demikian itu haram lagi berdosa yang besar. Yang ke-14-nya Rafidhi, iaitu orang yang membenci akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jaga baik-baik. Tak boleh, bukan kata Nabi aja kita tak boleh benci. Sahabat-sahabat Nabi pun tak boleh benci. Sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar yang 313 orang ni, Nabi bagi satu hadis, kata mereka ni terpelihara, mereka ni orang yang istimewa. Kita pula pergi ambil seorang daripada terlibat dalam perang Badar ni, kita pergi cerca kata lebih kurang, habis kita jadi golongan Rafidhi, golongan yang benci sahabat Nabi. Dan tiap-tiap orang yang bid'ah, dia pergi mereka benda-benda pelik-pelik, Nabi tak buat, dia pergi buat, dia kata Nabi buat, dia menanggung akibat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-15-nya mayajurru ridaahu ujuban, iaitu orang yang menghela, yang ni melabuhkan selendangnya kerana menghairankan ataupun kerana sombong diri. Sombonglah, cerita dia sombong tak boleh. Sama ada sombong tu dibuat dalam bentuk macam mana tak kira. Sombong tu tak boleh. Macam zaman dulu dia pakai baju bagi labuh, meleret-heret kuat lantai tu melambangkan dia orang kaya, orang ada duit.
Labuh tu kerana nak tunjuk kata dia kaya, itu yang dimarah oleh ulama. Pakai bagi nampak macam nak bagi nampak dengan tujuan nak sombong, itu yang salah dia kata. Dan yang keenamnya, yang ke-16-nya la'ibus satranj, iaitu orang yang main catok. Ini ada orang tu tanya, dia tahu ustaz jadi catok tak boleh main ustaz. Catok, chess tu. Dah, itu dibahaskan. Hadis ni daripada zaman Imam Syafi'i dulu dah dibincangkan. Apa maksud yang dikatakan satranj ni, apa maksud dia kata catok ni, apa maksudnya? Dia ada macam-macam khilaf ulama. Di antaranya ada hujah yang kata boleh, ada yang hujah kata tak boleh. Tetapi hujah yang mengatakan main catok tu tak boleh, itu hujah tak kuat. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i sendiri dia kata boleh. Dia kata harus. Benda tu tidak salah. Adapun yang dimaksudkan dengan satranj ataupun catok yang haram ni, dia kata apabila melibatkan unsur pertaruhan, judi. Yang tu tak saya kata catok kan. Tu saya kata catok, yang tu saya kata catok, tu saya kata main goli, tu saya kata main bowling, tu saya kata main golf, tu saya kata duduk saja-saja pun kalau berjudi haram. Duduk saja-saja, duduk di kedai sambil duduk makan dengan kawan. Tengok saya lagi nak main kedai ni, saya lagi Cina. Dia kata tuan tu kata ada kedai ni Cina tak main, aku kata Melayu main. Ada kata okey, bos orang 10 ringgit. Jadi cerita yang tu bos orang 10 ringgit saya meja. Tengok-tengok turun main Cina, penyek dia ni, ambil kat dia 20 ringgit. Pun haram, bukan gaduh main jatuh. Sebarang unsur pertaruhan haram kan. Jadi tuan-tuan, ada orang dia berjudi ni, hujan nak turun ke apa, pokok hujan duk main dah. Tengok, aku kata pergi 10 suku pakai jam ni lah, tak payah pakai banyak-banyak jam, pakai jam ni je, 10 suku hujan turun. Dia ni kata dah, aku ingat 10 tengah okey, orang 10 ringgit je. Tuan-tuan, ada tuan-tuan orang macam ni ada. Lambat ada aksiden, nak mak nombor nak pergi tikar. Ada tuan-tuan benda-benda macam ni. Maka agama awal-awal dia abang, benda-benda yang seumpama ni tak boleh. Dan juga yang ke-17-nya sahibul kawiyah, iaitu orang yang main gendang kecil tengah luah dua tepinya. Gendang hak jenis tengah rampin, kiri kanan besar. Tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada berkulit pada sekarang ini. Ini alat muzik lah maksudnya. Dan juga ke-18 iaitu ariti, iaitu orang yang main rebab dan biola dan seronai dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, dua hadis ni, hadis tentang ariti dan juga hadis tentang sahibul kawiyah adalah hadis yang dhaif. Adalah hadis yang dhaif dan tidak boleh digunakan untuk berhujjah. Tapi ulama yang tulis kitab ni dia masuk sekali lah, walaupun hadis tu dhaif dan sebagainya masuk sekali. Benda-benda macam ni kalau boleh dijauhi lebih baik, dia kira macam tu. Dan sekalian yang tersebut itu adalah jikalau tiada mereka itu taubat dia daripada bermain sekalian yang tersebut itu dengan taubat yang sahih dengan segala syaratnya. Maka jikalau taubat ia kemudian daripadanya, maka bahawa sesungguhnya diampun Allah Subhanahu wa taala ke sekaliannya. Maka adalah ia daripada jumlah orang yang boleh kemenangan pula, kerana orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Dia kata apapun kesalahan kita buat, kalau kita bertaubat sungguh-sungguh, taubat nasuha, Allah terima. Itu aja dia kata. Maka segeralah olehmu segala orang yang berkehendak menang akhirat kepada taubat. Cepat-cepat taubat, dia kata, sebelum lagi kedatangan maut. Dan tinggalkan olehmu pula akan mengerjakan pekerjaan yang lalai daripada zikrullah, dan daripada mengerjakan taat akan dia. Dan tinggalkan olehmu pula daripada mengerjakan pekerjaan yang terpedaya dan segala pekerjaan yang derhaka kepada Tuhan. Dia kata apapun benda dosa tak sabar. Dia kata mudah-mudahan digantikan Allah Ta'ala dengan sebesar-besar kurnia dan dengan limpah rahmatnya, digantikan akan sejahat-jahat amal kamu itu dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amal kamu itu. Kerana Allah firman dalam Quran, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Maksudnya sesungguhnya segala amal yang kebajikan itu boleh menghapuskan akan segala perbuatan jahat. Kita ada buat jahat, siapa di kalangan kita ni, siapa yang tak ada buat benda jahat benda? Siapa? Setidak-tidaknya bohong bini, bohong. Kita habis mengaji masjid lagi, singgah kedai, bila kena tom yam apa-apa semua ni, kau balik lambat.
Bini kata, lewat balik malam ni. Oh Allah, dia kata, ustaz tu tarik panjang lah. Panjang apa? Kita 9.30 tak lagi, insyaAllah lah habis lah. Kan? Yang lambat tu Tom Yang punya pasal. Kan? Dari balik-balik tu, dia kira senapai abang dia. Tidak, tak lagi dia berat ni leceh dia kata. Dia kata ini pun kira dari segi agama tak salah, dia mula lah. Dari segi agama tak salah, kita nak elak mudarat lebih besar. Bergaduh lagi mudarat besar, kita abang kata ustaz ni apa pasal? Ustaz habis lambat. Kita juga yang kena tanggung akibat dia. Kan? Jadi yang tu penjahat lah. Jahat tu pun kira dosa. Tapi kalau sekiranya kita buat al-hasanat, kita buat benda-benda baik, sedekah duk bagi, derma apa kan lebih kurang duk bagi, Quran duk baca dan sebagainya, dia boleh memadam jahat-jahat kecil yang kita buat ni. Dosa-dosa kecil yang kita buat ni, dia padam dengan benda-benda yang macam ni. Pasal apa? Pasal Tuhan janji. Tuhan kata innal hasanat yuzhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan dia akan segala perbuatan yang jahat. Maka inilah jumlah daripada perbuatan jahat dan permainan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada ampun bagi segala orang yang tersebut itu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk, ini suatu tanbih pula. Tak kala kita ketahui daripada segala jalan yang jadi kebinasaan atas segala orang yang berkahwin, maka segala jalan yang jadi, maka sayogia pula kita ketahui faedah berkahwin dan kelebihan. Lepas ni dia nak tengok tajuk apakah faedah kita berkahwin dan apakah kelebihan orang yang berkahwin ni. Wallahu a'lam. Sebenarnya dia takut ni baca kitab ni. Ada satu orang telefon baru ni, seorang perempuan telefon dia kata saya punca kepada untuk rumah tangga dia. Oh, ini tuduhan berat. Saya kata pasal apa cakap macam ni? Dia kata suami dia pasal duduk kitab ni punya pasal. Dia tak kata kitab, dia kata suami dia pasal duduk dengar kaset kitab punya pasal. Sudah jadi hal dengan dia. Kita pun nak kena kontrol dia. Ikut amarah tak payah dia sedar, tapi ya, kita pun kenal dia. Tapi tak boleh lah macam tu. Nampak kita tak bertanggungjawab. Setelah dia dah tuduh kita, kita nak kena dengar dulu apa pertuduhan dia, apa kita nak boleh jawab, nak defend diri kita. Jadi dia punca daripada masalah ta'lim. Punca daripada masalah ta'lim. Bila kita dengar, cerita saya nak dengar daripada awal, betul ke saya bersalah dalam hal ni? Cerita. Jadi cerita bini ni kerja. Jadi kerja ni maklum saja tuan-tuan, dunia hari ni dengan dunia kerja ni pun macam-macam. Jadi dia kata apa SMS punya pasal telefon ni. Ada satu budak laki-laki sama kerja dengan dia, sama kerja dengan bini dia ni, bini kawan ni. Sudah hantar satu SMS tulis I love you. Melawak ke apa tak tahulah, kan kadang pelik lah benda ni kan. Dia kata nak jadi ke pula cerita Ustaz. Dia kata suami saya bukan pernah duduk rosek tengok telefon saya apa, dia tak pernah. Tapi hari tu nak jadi, dia kata mesej masuk, saya duduk dalam bilik ayam, dia pergi ambil buka, aku tengok I love you pula. Laki dia tekan balik nombor tu, telefon tu seorang laki-laki angkat pula, cakap macam mana kan tak tahulah kan. Dia letak balik, orang mula lah. Rono habis mandi, keluar muka tak boleh nak senyum lah. Dia tahu apa lama dah ada buat kerja macam ni. Itu start ceritanya. Okey, dia ringkaskan cerita. Suami dia bagi kata dua kat dia. Okey, tak apa, aku terima kata manusia boleh buat silap. Bini dia doa, abang dah tak ada apalah ni, saya budak ni memang budak tongong di pejabat, dia kata. Dia terang lah kat lagi dia, budak ni budak tongong di pejabat. Dia suka hati, dia nak hantar mesej dekat siapa, dia nak tulis apa. Tak ada apalah abang, saya boleh panggil budak tu main jumpa, abang tengok lah scenery. Tak apa, aku tak mau ni semua, tapi aku bagi tahu kan, sekali lagi, dia kata, sekali lagi jadi benda macam ni, antara kita habis. Ini ceritanya. Bukan sekali lah, berapa kali lagi jadi.
Dia mula lah, bila dia dah start tak percaya ni tuan-tuan, ni macam kita duk baca dalam kitab ni lah. Bila dia start tak percaya ni, dia bateri daripada toselet apa nama 2 bateri, dia pakai 5 bateri. Nak suluh lagi. Sampai habis email kawan tu, dia pergi selongkang tengok apa-apa, jumpa macam-macam. Jadi dia kata, cerita dia, aku dah sebut dah, benda ni ta'liq, dia kata. Benda ni ta'liq, aku sebut tu ta'liq, dia kata. Dan benda ni dah jadi. Hang dengan aku tak ada apa. Dia kata lah, hang nak duduk rumah ni aku keluar, ataupun aku duduk rumah ni hang keluar. Macam mana? Oh, dia main macam tu. Kan? Jadi bini ni ambil keputusan tak apalah, untuk nak mereda dia keluar pergi duduk dengan kak dia ke apa kan. Tinggallah dia ni seorang di rumah. Cerita sampai situ. Sampai situ saya tanya lah, saya kata jadi tang mana yang pergi sangkut saya ni? Yang pergi sangkut saya ni tahu mana? Ada kata ni pasal suami saya ni kira kaset ustaz dia duduk dengar. Nanya saya macam tu. Berapa banyak lagi bini yang telefon saya lepas ni. Laki dia duduk dengar kaset saya, bila jadi lagu ni saya punya pasal. Susah lah. Kita pun kaset ni pasal ni pun banyak cerita juga kata. Kita melihat dari sudut ilmu benda ni kita baca rakam, orang balik dengar, orang hak sibuk kalut tak ada main dia boleh dengar, dia dengar benda ni dapat ilmu kat dia walaupun dia tak main. Tapi bila jadi satu-satu benda ni jadi punca. Oh, jenuh juga nak ongkai, nak abang balik kat dia kata apa semua. Oh, saya kata ya, hang pun satu. Saya kata apa saya yang pergi buat macam ni. Dah, dia kata laki saya ni dia memang fanatik ustaz. Dia kata begitu pula. Oh, saya kata lagi beratnya tuduhan duk main pula. Susah benda. Jadi kita nak bagi tahu. Hak kita baca ni daripada teks agama. Kita petik ayat Quran, kita petik hadis Nabi. Contoh-contoh kita buat main itu daripada benda hak jadi. Saya tak reka benda. Contoh-contoh kita dah bawa main dalam apa kaset pun, contoh-contoh tu semua daripada pengalaman yang kita jumpa. Orang telefon, orang jumpa, orang bagi tahu, benda tu kita cerita bukan dengan tujuan nak mengaibkan dia, sebab kita tak sebut pun siapa dia. Kita sebut benda boleh jadi macam ni, boleh jadi macam ni, boleh jadi macam ni. Benda tu kadang-kadang kebetulan ada orang lain masalah sama, maka dia boleh belajar daripada benda tu. Oh, dia kata dia dapat satu benda, dia dapat satu benda. Benda ni tak ada salah sama mana. Tolong benda macam ni kita tolong faham. Itu sebab saya kata kalau suami saja faham, isteri tak faham, problem. Dua-dua kena faham. Suami kena faham, isteri kena faham. Kita main mengaji kalau boleh dua-dua main dengar. Kaset kalau boleh bagi bini dengar sama. Hak mana ni kita tolong terang kat dia. Hak mana kita tak boleh terang, kita rojok pada orang lain ni, kita terang kat dia. Bagi dia faham sama. Kalau dua-dua orang faham, insya-Allah benda ni tak timbul masalah. Kan susah dah. Benda macam ni. Masalah kitab ni dia membicarakan tentang hidup hari-hari. Bila hidup hari-hari semua orang kira jumpa belakang benda ni. Jumpa belakang. Sama ada dia pernah lalui benda tu ataupun kawan dia pernah lalu, kawan dia cerita kat dia benda tu dan sebagainya. Cuma bila kita baca, kita tahu penyelesaian. Kalau jadi nak buat macam mana? Kalau jadi nak buat macam mana? Dan saya pun selalu pesan kepada suami ni jangan mudah menggunakan lafaz talak dan juga jangan mudah menggunakan ta'liq ni. Sebab kesan daripada tu kita tak boleh tanggung. Masa hati marah cakap senang. Lagi sekali hang buat ni kita tak ada apa. Masa cakap tu marah, cakap tu keluar senang. Tapi lepas daripada tu esok, minggu depan, bulan depan jadi benda tu. Bila jadi ta'liq dah jalan. Ta'liq dah jalan. Talak dah jatuh satu. Kalau dia tak mention, dia tak sebut berapa talak, jatuh satu. Tapi kalau dalam tempoh 3 kali suci tu dia rojok balik, okey. Lepas suami isteri balik, tapi dia kena ingat satu dah pakai dah. Tinggal lagi 2. Kan? Benda-benda macam ni kita kena clear, kita kena nampak jelas supaya rumah tangga tak jadi kelam kabut. Kan? Benda apa pun tuan-tuan, benda apa pun kalau kita guna cara baik dia jadi baik. Kalau kita guna cara tak baik dia jadi tak baik. Ubat batuk tu kalau kita batuk kita guna untuk nak makan dia bagus. Tapi kalau kita pergi hantar lebih tidak melengung ayat liang melenjar keluar tak bagus. Benda tu juga. Tapi hang guna macam mana? Benda nak jadi elok dengan nak jadi tak elok ni lagu tu sebentar dia. Kan? Mikrofon kita di masjid ni. Kalau kita guna untuk kuliah pengajian tu apa bagus.
Tapi sampai tak tahu waktu kita duk pasang pupang ganggu jiran-jiran sebelah menyebelah dan sebagainya, dah jadi tak boleh. Dia ada masa-masa dia, kita tak boleh sepanjang masa. Kan? Di Mekah, Madinah sendiri pun mana ada sebelum sembahyang subuh piduk pasang Quran ke, piduk tarhim ke apa ke, mana Mekah, Madinah tak buat. Kan? Jadi kadang-kadang benda tu bagus, tapi bila kita salah guna dia, jadi tak bagus. Subuh nak masuk lagi sejam, dah start dah. Orang Islam tak apalah, orang bukan Islam kan, dia kata apa? Akai tak ada, akai tak ada, pukul 5 dah start dah, dia ingat. Dia mencederakan imej kita, imej agama kita. Pun nak buat juga pun ambil dalam 5 minit 10 minit sebelum ambil agak menasabah. Jangan sampai ke peringkat kita tu ingat kita nak buat benda tu baik, jadi benda tu jadi tak baik. Benda tu baik kalau sekiranya sabit, ada ayat Quran, ada hadis, dia pertahankan benda yang kita buat. Kalau siapa mereka kata tak baik, jangan, benda tu tetap baik. Tapi bila benda tu tak ada keterangan dalam Quran hadis kata, kita pergi buat, kita nak penerang kata baik, jaga baik. Takut kita merosakkan imej agama. Takut macam tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita semua sayang agama kita. Kita nak jaga agama kita elok. Nabi kata Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tinggi, tak ada benda lebih tinggi daripada Islam. Kita tak mau perbuatan kita menyebabkan orang pandang Islam rendah. Tak mau. Nah, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. اللهم صل على محمد وعلى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.